Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatul kiram, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, pada waktu subuh ini kita cuba melihat sedikit berkaitan dengan, kita katakan, azkar, yakni bacaan-bacaan zikir yang diajar oleh Nabi kepada kita, ikhwan. Kalau orang lain ajak kepada kita pun kita rasa besar, apatah lagi yang ajak kepada kita ini Rasulullah. Beberapa ayat Quran yang akan sentiasa kita ingat segar. Allah menyebut tentang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini tak akan kita lupakan. Contoh teladan yang uswatun hasanah, bukan kata contoh teladan baik, paling baik. Artinya lain daripada baginda Rasul, kesemuanya di bawah. Sebutlah nama siapa pun, dalam bentuk zikir, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk infak, dalam bentuk ibadat-ibadat hati, takut, harap, tawakal, baginda yang uswatun hasanah, paling baik contohnya. Sehingga kan kata ulama, nanti kita akan tengok bagaimana Nabi mengajak kita zikir menggunakan jari. Menggunakan jari. Wahai, kalau kita kata nak pakai biji-biji kurma lah, nak disulam menyulam jadi tasbih, boleh buat. Kurma wujud di tanah Arab, bukan wujud tempat kita saja. Tetapi suatu isyarat, kata para ulama, untuk menunjukkan betapa bilangan dan hitungan tasbih pakai jari sangat tidak menyusahkan umat. Sangat tak menyusahkan umat. Di mana-mana kita boleh buat. Dan kita tak akan jumpa riwayat Nabi ajak kita berzikir kepada Allah lebih daripada 100 kali. Tidak ada. Macam kita baca tasbih Imam Ghazali, Ya Hayyu Ya Qayyum, satu hari berapa kali, ikhwan? 1000 berapa? 1000. Ya. Ya Allah, Ya Allah. Hari Jumaat berapa kali? 1000. Macam mana nak guna jari ni? Nanti guna dua-dua belah tangan, guna dengan kaki sekali. 1000, sangat menyusahkan. Hitungan pun sangat menyusahkan. Benar Allah menyebut wasabbihuhu bukratan wa asila, udhkurullaha dzikran katsira. Tetapi baginda adalah uswatun hasanah dalam menterjemahkan kesemua ini. Sangat tidak menyusahkan. Habis tinggi 100, 75, 70. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tak ada susah apa. Nak ingat beberapa ram, beberapa pusingan, sangat mudah. Dan baginda menyebut kelebihan tangan ini akan menjadi saksi di hari akhirat. Itu menunjukkan kepada kita, ikhwan, benarlah ayat Allah. Ayat-ayat Quran yang akan segak dalam ingatan kita. Allah menyatakan, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu nak menampakkan rasa cinta kamu kepada Allah, rasa kasih sayang kamu kepada Allah, iman kamu pada Allah, Allah minta Nabi menyebut fattabi'uni, ikut aku. Fattabi'uni, ikut aku. Salat, zikir, haji, korban, kehidupan, bagaimana ku ampusakum wa ahlikum nara fattabi'uni, ikut aku. Apa akan jadi, ikhwan?
kita sedang, kita tak sedang, kita nampak, kita tak nampak, yuhibbukumullah, satu perubahan berlaku, cinta kita dibalas oleh Allah. Ibnu Katsir kata sangat mudah untuk melafazkan cinta, tapi sangat sukar untuk menerima cinta. Macam cara kita kan, kita tengok satu muslimah, kita tengok comel elok, kita pergi kata dia I love you. Yalah, bukan susah mana pun. Kita duduk main Facebook dengan dia kan, sembang sampai satu kemuncak kita jadi gatai. Soalan-soalan kita pun gatai. You tak tidur lagi ke? Husband you tak marah ke? Itu semua tu dulu lepas umpan lah tu. Nak tahu dia menikah tak menikah lagi, dia kata mana husband marah, husband pun tak ada lagi. Masuk lah. Tapi yang sukar apa dia? Untuk mendapat cinta, itu sukar. Tetapi sekarang Allah menguji, seperti kata Al-Hasanul Basri, Allah menguji orang-orang yang melafazkan cinta kepada Allah. Allah menguji perkataan cintanya dengan Allah menyuruh ikut Muhammad, yuhibbukumullah. Nanti Allah membalas cinta yang kita berikan kepada Allah. Bukan sekadar itu, cintanya cinta yang ada nilai, wa yaghfir lakum zunubakum, Allah gugurkan ke semua dosa kita. Maka Ibnu Katsir mengeluarkan perkataan hadhil ayatul karimah hakimah, inilah ayat yang menjadi hakim, pemutus kepada orang-orang yang mendakwa cinta Nabi tetapi mereka tidak duduk di atas jalan Nabi. Fahuwa kadhib fi da'wahu, dialah seorang pendusta di dalam mendakwa cintanya kepada Allah. Ayat-ayatnya akan buat kita teringat, ikhwan. Bila kita nak ikut orang lain, kita nak pergi ke jalan lain, menyebabkan kita teringat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutuskan engkau Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Sangat segar dalam ingatan, sangat segar. Dia contoh terbaik. Nak dapat cinta Allah, ampun Allah, ikut dia, itu ujian iman kepada kita. Dia adalah diutuskan, tidaklah dia diutuskan melainkan rahmat bagi sekalian alam. Mana ada orang, ikhwan, yang dia itu rahmat bagi sekalian alam melainkan Rasulullah. Bermain di kepala kita ini ayat-ayat Al-Quran yang Allah menyebut tentang wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Kamu ini Muhammad akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala yang tidak putus-putus. Kamu ini Muhammad akan diberi pahala oleh Allah yang tidak putus-putus. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya engkau ini Muhammad berada pada akhlak, pada khuluq, pada akhlak yang sangat tinggi, sangat agung. Bila kita nak terpedaya, nak terpesona dengan orang, akan menyebabkan kita bertanya kepada orang itu, apa yang awak nak bawa? Apa bukti awak bawa daripada Rasul ini? Awak tahu apa hubungan saya dengan Rasul itu? Awak tahu apa kelebihan saya ikut Rasul itu? Dosa saya diampun oleh Allah. Karena itu berlakulah apa yang kita belajar semalam. Allah dalam pelajaran yang diajak kepada kita, kepada ikhwan, Allah memberi kepada kita suatu authority. Melayu panggil apa authority? Come on. Kuasa. Allah bagi satu kuasa pada kita, authority. Allah bagi satu authority yang kita kena ambil authority ini. Allah kata apa dia? Fatabayyanu dalam surah apa? Al-Hujurat. Fatabayyanu. Apa peranan authority ini? Allah suruh kita semak siasat. Kita semak siasat dalam bab apa, ikhwan? Dalam bab yang macam-macam. Kita pergi beli mi kuning, kita tanya siasat dengan ni, sorry to ask you my brother, Malay or non Malay? Tanya pula mi kuning tu. Itu kata aku dah jual, syukur banyak-banyak. Aku tak jual, tak makan mi lagi. Tapi kita fatabayanu, kita tak puas. Kita nak tanya, tahu ni Cayan Walib ke? Milam Alik Yawau ke? Kita nak tanya, orang Melayu ke, orang Jinan? Pasal kita ambil itu authority ini Allah turunkan kepada kita. Please, kata Allah,
Bila datang berita kepada kamu, ima orang membawa itu fasik, ima berita itu berita yang fasik, berita yang tak sedap dengar. Fatabayanu. Kamu guna kuasa ini, authority ini, semak, siasat, teliti. Tapi sayang, kita telah melimitkan siasatan itu dalam bab-bab seperti kabri, seperti bab-bab lain. Kita nak samak sampai dalam perut, okeylah juga. Okeylah kalau boleh samak-samaklah, jangan bagi mampu sudah. Tetapi kita terlupa authority ini bukan dalam kes tertentu, dia dalam seluruh hidup. Bila orang bagi tahu, Tuan buat ini, ada ganjaran ini, fatabayanu, guna authority untuk semak, siasat, mana sanadnya, mana matannya. Kerana kalau aku ikut awak, aku ikut hang, aku tak ada ganjaran apa-apa. Tapi kalau aku ikut sesuatu yang ada sanad dengan Nabi, ada kaitan dengan Nabi, tidak putus sanadnya dengan Nabi, yang pertama, Allah mencintai aku, Allah ampun dosa aku. Kita kena ambil authority ni, kawan. Kena tanya kepada ustaz yang mengajar, Assalamualaikum ustaz, ni duk suruh kami siasat, duk suruh kami zikir, malam ni zikir macam ni, malam ni zikir macam ni. Kami nak tanya apa kelebihan dia. Ustaz pun cerita kelebihan, senang kawan. You create something, oh senanglah, awaknya mencipta. Awak baca ni zikir ni, awak baca sehari semalam, bagi bacalah 100 kali ke 200 kali, insya-Allah malam ni mimpi Nabi. Kalau tak mimpi Nabi pun serendah-rendahnya mimpi Abu Bakar. Kalau korang sikit, Umar. Habis korang pun ustaz kata insya-Allah mimpi saya mai lah. Tu habis korang lah. Ikhwan, tapi apabila kita bertanya tentang sanadnya, tentang matannya, orang tak boleh tipu. Benarlah kata Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad-din, laula al-isnad laqala man syaa illa ma syaa. Sanad itu daripada agama. Kalau tidak kerana sanad, manusia akan lelong agama ni, ikut suka dia. Laqala man syaa illa ma syaa. Dia akan kata apa dia nak kata. Kerana sanadlah kita tahu hadis-hadis tertentu tak betul. Are you agree with me? Yeah. Why not? Orang mencerita kepada kita, sahabat ada nak ceritalah pada sahabat. Ada satu sahabat Nabi nama dia Alqamah. Ya, okey, apa pasal pula Alqamah ni? Alqamah ni satu hari dia ni telah memenangkan dia wife dia daripada mak dia. Dalam banyak versi lah, Alqamah pernah makan dengan mak dia, macam mana tak tahu, bagi lebih sikit pada bini dia. Mak cik hati, orang tu kita dah sampai umur lagu ni, kita tahu lah, kita bukan mau duit anak-anak, kita mau perhatian. Anak tak telefon seminggu, kita kecil hati. Kita telefon sehari 3 kali, dia tak angkat, kita kecil hati. Oh, hang tak suka kat aku ke? Amboi mak mentua, angkat nah. Mai. Orang lagu ustaz lah, dah main umur lagu ni. Kita tak telefon dia tak apa. Dia tak telefon kita, kita kecil hati. Kita bukan duk kira gaji dia, tapi kita tahulah hujung bulan dapat gaji. Dia tak ulur apa-apa kat kita. Kita rasa tak apalah, aku ni tak ada harga dah. Bukan kita tak ada pencen, kita ada pencen. Pencen kita ada 28,000. Pencen saja. Pencen tu makan tak habis. Tapi perhatian, katanya Alqamah makan dengan mak dia, dengan bini dia semua, macam mana pergi ambil ikan bagi kat mak dia, makan sekap 3 rasa. Kuti tu bagi kat mak, bini dia, mak pasal. Dalam versi lain kata beli barang bagi kat bini, tak beli kat mak. Mak kecil hati. Apa jadi? Bila Alqamah sakit, Alqamah nak menghadapi sakaratul maut, mak tu tak seronok dengan dia, menyebabkan dia tak boleh nak sebut la ilaha illallah. Antum semua tahu cerita ni. Tu kita pun dengar, oh cantik. Cerita ni mendidik jiwa kita. Oh bagus. Kita pun mula beristidlal, nak ambil dalil, oh macam tu jaga. Tapi bila kita belajar sanad, kita belajar matan, cerita ni ada masalah. Cerita ni tak benar. Tidak direkodkan dan tidak disebut dalam kitab-kitab sahih.
disebut dengan martabat yang dhaif. Yang dhaif bermakna tak boleh ambil hujah teruk sampai setara tu, cuma boleh simpan sebagai satu koleksi. Nak pergi cerita ke orang, nak pergi masyhur ke orang, nak pergi buat satu hukuman yang tepat, tak boleh. Ada lagi satu riwayat yang lebih sahih tentang Juraij. Kita pernah dengar riwayat Juraij, mak dia bagi salam kat dia kan, satu orang anak pergi ibadat balik sana, mak dia bagi salam, dia tengah sembahyang, nak jawab ke nak terus sembahyang, dia kata sembahyang terus ya. Lepas tu baru nak jawab, 5-6 kali mak dia main macam tu, takdir Allah jadi. Mak dia pun angkat tangan naik ke langit. Mak dia kata, amboi anak aku ni warak sangat lah, sampai aku panggil tak menyut. Ni masalah juga, kalau mak tak main kuliah pun masalah juga. Ni susah lah, dia tak main kuliah, dia duk pergi doa bukan-bukan ke anak dia. Jadi orang tua-tua kata mulut mak ni masin. Kita pergi rasa mulut dia duk tawak juga. Masin tu maksudnya doa dia tu mustajab. Dia tanya bapak kita satu hari, ayah mulut mak masin ke tak? Ayah tahulah, tanya ayah lah. Kan ayah kata, hang kena buat mengkak tanya soalan tu kat aku. Tanya ayah lah, ayah tahulah masin ke tawak ke apa ke. Ya Allah, aku tak minta apa, aku ni mak dia. Sebelum dia mati, hang bagi satu fitnah kat dia. Mak. Ini hadis Imam Muslim, hadis sahih, lebih sahih daripada hadis Alqamah. Kena menjelang bulan, masa, tahun, cak kena. Mai satu perempuan hak tak senonoh ni, tiba-tiba duduk depan pintu rumah dia, pergi bagi tahu, kata dia mengandung. Ni dia dah ada baby, hasil daripada dia kongsi kasih sayang dengan Juraij. Tak pening kepala hamba Allah tu. Yang kawan tu duduk dalam pondok tu tak pernah pergi mana. Ampang poin pun tak pernah turun mai, tak pernah pergi mana, duduk situ je ibadat. Tak tahu perempuan ni mai bagi tahu anak dia. Kena kata, kena baling batu, kena maki dengan orang. Riwayat itu sahih daripada riwayat Alqamah. Mana kita tahu ikhwan? Pasal fatabayyanu, kita guna authority tadi, kita pergi semak, kita pergi siasat. Tak ada siasat, macam mana ni kita duk baca ramai dah kan, cerita yang paling masyhur zaman dulu-dulu kita, apa dia, Sa'labah. Oh, cerita masyhur lah, cerita Sa'labah. Syuaib Arnaud, tak silap saya daripada Jordan kot dia. Jordan ke mana lah. Syuaib Arnaud menulis satu kitab kesahihan riwayat Sa'labah. Cerita pasal Sa'labah. Ui, dahsyat cerita Sa'labah ni pun satu. Kalau nak cerita dia, tak baca pula buku ni. Ni tak start apa lagi ni. Ni mukadimah intro baru. Mana dia yang kata zikir lepas solat ni tak keluar lagi. Tak keluar lagi. Tapi nak cerita authority yang Tuhan bagi kat kita tu, fatabayyanu. Kita kena sedar, kita kena insaf. Pasal apa Allah suruh kita siasat? Kerana agama Allah tak datangkan daripada 1000 jalan. Agama tak turun daripada 1000 pancaran. Agama datang dengan satu sahaja jalan dia. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena tengok Muhammad. Dua sahaja. Dua atau lebih tepat dua syarat Allah terima kita. Kita buat di atas nama kita Muslim, kita berbuat untuk Allah, kerana Allah kita ikhlas, dan yang kedua, kita kena ikut Nabi step by step. Itu ada pada ayat 112 daripada suratul Baqarah, dan ada pada ayat 110 daripada surah Al-Kahfi. Tak ada jalan lain. Itibak Nabi itu konsekuensi daripada Muhammadur Rasulullah. Ibadat untuk Allah, kerana Allah, itu konsekuensi daripada la ilaha illallah. No road and no jalan. Jalan pun tak ada, road pun tak ada. Tak ada. Itu saja jalan dia. Pasal itu kita kena ambil authority ni. Mai cerita-cerita nanti saya nak dengar. Kata Imam Muslim cerita dalam Muqaddimah Sahih Muslim, sammu lana rijalakum.
Samulana rijalakum, perkataan Abdullah bin Abbas setelah berlakunya muharabah baina sahabat, pertelingkahan di kalangan sahabat. Samulana rijalakum, setiap riwayat yang datang ditanya, sebutkan nama orang yang menceritakan benda ini kepada kamu, sebutkan. Kata Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzur ila amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka kamu kena tengok daripada siapa kamu ambil agama itu. Kena tengok kitab apa. Bukan kita petikai kitab, wallahi demi Allah tak petikai, kita tak petikai para ulama, tapi lebih besar daripada itu beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman. Pasal itu kena siasat. Pasal itu kena siapa lebih daripada itu, hadis mutawatir. Hadis mutawatir maknawi, mutawatir lafzi. Bukan seorang sahabat riwayat, bahkan mencecah kepada angka mutawatir, mencecah angka puluh orang riwayat sahabat, matan yang sama, perkataan yang sama, lafaz yang sama. Apa dia? Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa bohong kepada aku, Nabi kita bohong. Aku tak kata, dia kata aku kata. Aku tak pernah ajak, dia kata aku ajak. Aku tak pernah sebut, dia kata aku sebut. Satu maq'ad, satu tempat duduk dalam neraka, duduk ada kat dia walaupun dia tak mati lagi. Neraka, Tuhan cucuh dah neraka, Tuhan cucuh dah neraka. Boom, kata cucuh, api neraka naik ke atas. Satu tempat duduk dalam api bergejolak tu untuk orang yang bohong agama ke atas nama Nabi. Jadi ikhwan, macam mana kita nak terima bila orang guna nama Nabi ni, buat ni, orang hadis kata rihul kazib, kadang-kadang dia cakap tu rihul kazib, bau angin yang mai kat hidung kita pun bohong dah. Tak ada riwayat sampai 1000 kali satu zikir nak kena buat sehari semalam, tak ada. Lebih satu hari semalam ni kita nak buat selawat sejuta. Selawat sejuta tu nak selawat lu ke mana? Sejuta orang kena mai. Jangan duk merepek boleh tak? Jangan duk merepek. Allah bagi agama mudah, Allah bagi senang, fitrah dia macam tu. Pasal tu ikhwan tak mau bohong. Kita pun nak apa? Nak forward ni, kita nak apa? Melayu panggil apa? Forward. Tak, forward bukan WhatsApp, forward. Kita sebarkan, ima WhatsApp ke, ima what apa ke, whatever lah. Satu benda kita kena pastikan cerita ni betul ke tak betul. Cerita ni betul daripada siapa? Kalau dari Nabi, kena cerita. Kan kita belajar ilmu hadis, sekurang-kurangnya kita baca hadis ni, yang pertama kita kena sebut nama sahabat. Ni adab baca hadis, kena sebut nama sahabat, satu. Yang kedua, kena sebut rawi yang paling akhir dengan kita, siapa yang meriwayatkan, Bukhari ke, Muslim ke, kena sebut. Dua. Yang ketiga, kena sebut kedudukan hadis itu, dhaif ke, sahih ke, hasan ke. Sebut tiga adab. Daripada tiga ni yang paling penting daripada tiga ni, rawi, rawahu, siapa dia? Kalau kita tak sebut nama sahabat, katalah kita terlupa, okey, boleh terima lagi, kerana mustahil hadis mai tak melalui sahabat, dan sahabat semua adil. As-sahabatu kulluhum udul. Ini iktikad ahlu sunnah, sahabat semua adil. Maka dua di bawah ni kena jelas. Apa dia? Daripada siapa dan apa martabat hadis itu. Kena semak. Tak boleh terima. Oh hadis ke? Terus forward. Tak boleh, nanti sat. Pasal demai bukan-bukan. Dia bagi tahu kata di antara pemakanan sunnah adalah roti jala. Nabi suka makan roti jala. Pening kepala kita. Macam mana Nabi buat roti jala ni? Tak apalah roti jala ke, roti sorai ke, tak apalah. Tapi riwayat siapa? Rawahu. Duk cari hu tu tak jumpa. Tapi tu apa martabat dia? Ini adab baca hadis. Kenapa ikhwan? Kerana Allah nak ampun dosa kita. Masuk syurga ni senang. Tapi Allah ada tanya dalam Quran,
am hasibtum an tadkhulul jannah, hampa ingat senang kan nak masuk syurga? Kalau kita jawab balik, masuk syurga ni senang tak senang? Senang. Masuk syurga ni senang. Tapi mengikut kita punya apa, perangai ni, dia main soalan balik, kalau macam ni perangai hampa ingat senang kan masuk syurga? Masuk syurga tu senang. Macam mana yang kata senang? Beriman kepada Allah, buat ibadat bagi ikhlas untuk Allah, dan itibak kepada Nabi. Pintu kutuk miftah jannah lah tu, kunci syurga habis kan? Tapi kalau kita duk pergi buat macam lain, duk pergi ikut ajaran yang bukan-bukan, maka Tuhan tanya, dengan ajaran hak bukan-bukan ni ingat senang kan masuk syurga? Am hasibtum an tadkhulul jannah, ingat senang kan masuk syurga? Bab haji, baca dalam Ihya Ulumuddin bab haji, Imam Ghazali cerita haji, macam mana sifat haji mabrur. Bermuka surat Ghazali cerita. Akhirnya dia tutup bab tu dengan satu riwayat daripada Abi Ayyub dan Zainuddin Al-Iraqi ketika memberi suatu tahqiq kepada Ihya tentang hadis ni. Dia kata hadis ni adalah hadis yang sahih daripada Abi Ayyub Al-Ansari. Abi Ayyub tanya Rasulullah, ya Rasul, Nabi cerita tentang haji mabrur, tak ada balasan melainkan syurga. Haji mabrur tak ada balasan melainkan syurga. Lepas tu haji, siapa yang buat haji dapat haji mabrur, Allah bagi syurga kat dia. Dia keluar daripada apa, musim haji seperti mana mak dia keluar daripada perut mak dia. Orang putih kata very innocent. Betul? Innocent, maksud dia bersih total. Maka Abi Ayyub tanya, ya Rasulullah, sifatkan kepada kami haji mabrur tu macam mana? Kita pergi beli buku atas kedai, haji mabrur sebelum pergi dan selepas pergi. Tu dia punya berkajang. Kita pergi kajang pun balik dah, baca buku ni tak habis lagi. Satu-satu senang kan nak dapat haji mabrur. Dalam hadis Abi Ayyub, Nabi jawab dapat haji mabrur ni dua benda ya. Ada dalam Ihya Ulumuddin. Semak bab haji, jumpa asrarul hajj, rahsia-rahsia haji, jumpa hadis ni. Nabi kata bila kamu buat haji nak dapat mabrur, yang pertama Nabi kata apa dia? Lidah. Cakap baik-baik saja. Jangan hina orang, jangan lebih kurang orang. Yang kedua Nabi kata apa dia? Bila Allah bagi rezeki kepada kita, kongsi dengan orang. Nabi kata kamu akan balik ke rumah kamu seperti mana mak kamu melahirkan kamu. Haji mabrur. Kita duk pergi bagi petua bukan-bukan kan, nak dapat haji mabrur, kalau boleh peluk Kaabah 3 kali. Tak siapa aja. Nak dapat haji mabrur, sebelum kita pergi haji, cari 40 nama orang kirim salam kat Nabi. Tulis nama. Haji Yahya bin Haji Soekarno. Satu. Mana mai? Ni mai pada Bukit Belacan. Tulis satu. Haji apa pula, 40 nama duduk depan makam Nabi, ya Rasulullah. Ni Al-Fadil Tuan Haji Yahya bin Haji Soekarno kirim salam ke hang. Dia kata Assalamualaikum. Nombor 2, ya Rasulullah, ni Haji Mustafa bin Haji Romli, ni Ampang punya taman dah apa, tak tahu 25 ke 35, tulis pun tak jelas. Nak pergi habaq kat Nabi tu. Dia kata Assalamualaikum ya Rasulullah, kan? Berapa nama? 40 dah ada. Berapa orang pergi jemaah haji Malaysia? 40,000 orang. Seorang-seorang nak kirim salam kat Nabi. Siapa boleh cari 40 nama kirim salam kat Nabi, itu tanda haji mabrur. Ni labu duk merepek apa? Bila kita duk buat amalan tak ikut Nabi, Quran tanya pada kita, am hasibtum an tadkhulul jannah? Ingat dengan amalan Tuhan boleh masuk syurga ke? Bila Yahudi kata tak akan masuk syurga, la yadkhulul jannata, tak akan masuk syurga melainkan Yahudi. Nasara kata tak akan masuk syurga kecuali Nasara. Allah jawab. Allah kata bala. Dah, Allah kata masuk syurga bukan macam tu. Mai aku cerita syarat masuk syurga. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Nak masuk syurga mesti berbuat untuk Allah dan mesti mengikut Nabi, sampailah ke syurga. Oh subhanallah ikhwan. Pasal itu kita kena tanya,
Walaupun yang mengajak ni al-fadil, sahibu samaha wa ashabul fadilah, yang mengajak, tapi tak boleh malu daripada fatabayanu. Itu autoriti kita. Ustaz, nak tanya satu soalan, nak rujuk kitab mana yang Ustaz cakap tadi? Peluh al-fadil. Ni awak duk tanya saya lagu tu. Tak, kami nak buat semak. Awak tak percaya kat ana ke? Ni al-fadil jawab. Tak percaya kat ana ke? Ni ana mengaji lama ni. Ana bukan ada 4 senawi, ana ada 6 senawi ni. Jangan main-main dengan ana. Ana ada banyak kitab di rumah. Tak apalah, banyak satu bab. Ni nak tanya, yang cakap tadi nak rujuk dalam kitab mana? Tak percaya kat ana ke? Oh, dia kata susahlah. Ulama waris Nabi. Orang hari ni tak mau percaya pasal apa? Tak, bukan tak percaya dekat al-fadil. Kami dengan Nabi ni kami beriman. Kami nak buat rujukan, kami nak dapat kepastian. Tak mana kami boleh tengok dengan mata kepala kami. Bukhari ke, Muslim ke, sunan-sunan yang lain ke? Tak mana. Oh, lagu tu anak tak mau main lah mengajak entah. Semua dah pandai-pandai. Tak usah main lah. Tak payah main lah. Dah tak mau main, tak usah main. Dan kita ikhwan, bukan kita bagi malu ustaz. Bukan kita bagi malu tuan guru. Kita sekadar nak duduk di atas track yang betul. Saya pergi cipta satu amalan habaq kat sahabat. Sahabat ikut. Tak ada pahala dan tak boleh pergi kat mana. Duk melilau. Jadi macam naik kereta duk pusing roundabout. Jalan keluar tak jumpa. 60 tahun dah kita duk pusing kat situ. 60 tahun punya duk pusing. Pening ni tak tahu banyak mana punya pening. Tak. Kena ikut Rasulullah. Nak zikir. Cerah dah. Cerah dah. Baru nak buka baca. Boleh kata. Susah mengaji dengan mamak ni. Apa dia yang saya nak berkenal? Satu, Nabi ajak kita lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang 5 waktu, Nabi ajak kita. Anda tengok, Nabi ajak kita ni tak ada susah mulut nak baca. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bacaan istighfar ni banyak sirah dia. Dalam Sahih Bukhari sebut Sayyidul Istighfar. Panjang. Tetapi ketika dalam salat, Nabi pilih yang paling pendek bagi kat umat. Jangan bagi susah kita. Boleh tak lepas sembahyang kita baca Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Istighfar paling panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Boleh, tapi tak sunnah. Pasal lepas sembahyang Nabi pilih yang paling pendek. Sayyidul Istighfar, istighfar yang panjang-panjang ni nak baca bila? Lain daripada waktu salat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lain daripada waktu salat. Ni macam sambil duduk dengar kuliah lagu ni kan, teringat nak istighfar. Istighfar. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Istighfar. Jangan bagi ustaz dengar dah. Sendiri-sendiri istighfar. Lepas salat Nabi pilih yang paling pendek. Berapa Nabi pilih ikhwan? 3 kali ya. Bukan 30 kali, 3 kali. Allah ustaz, pendeknya nak masuk syurga ke? Orang putih kata trust. Apa maksud trust? Kepercayaan. Tu rukun negara nombor 1 tu. Kepercayaan kepada Tuhan. Trust. Siapa yang ajak 3 kali ni? Rasulullah. Apa kata ulama? Kalau kita boleh cipta doa panjang, lilit dunia 3 kali. Punya panjang. Boleh lilit dunia 3 kali. Demi Allah, tetap tak ada nilai di hadapan Allah dengan satu doa yang pendek yang kekasih dia ajak. Kerana setiap doa zikir dari mulut Rasulullah endorsement from Allah. Melayu panggil apa endorsement? Apa dia? Pengesahan. Betul ya? Pengesahan. Endorsement. Allah yang sahkan. Bila Allah sah? Suratul Najmi Allah sahkan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun
yuha. Satu pun di bibir Muhammad dalam ibadat, dalam zikir, dalam apa-apa bersifat ubudiyah tak main daripada nafsu dia, semua daripada Allah. Endorsement. Siapa ikut Rasulullah, dia telah taat kepada Allah. Endorsement. Puas hati ya. Apa rukun kita beribadat? Satu, ittiba'. Kedua apa dia? Tauqif. Apa makna tauqif? Meletakkan kelegaan dan kepuashatian kita kepada cara Rasulullah. Puas hati. Ambil mana? Ambil ayat 65 surah An-Nisa. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dengan kau Muhammad, mereka tak ada rasa sempit hati menerima apa yang kau beri pada mereka. Ni kita duk belajar ni kawan. 3 kali aja lepas sembahyang. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lepas sembahyang panjang-panjang baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pelingkuk habis. Bila tengah bawa kereta, tengah duk masak, tengah duk main Facebook, istighfar lah. Memang tempat tu paling banyak kena istighfar. Istighfar banyak-banyak sikit. Sambil duk main astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Kata awak Facebook kata ni dunia fitnah ni. Nak tahu cacat celah orang tang situ lah. Lepas sembahyang tak ada ikut suka, ittiba dan tauqif, ikut dan puas hati dengan cara tu. Ini nama dia ibadah. Lepas tu Nabi kata apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Hadis ini ikhwan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kita baca ni tentang istighfar Nabi ni diriwayatkan daripada Imam Muslim. Habis sembahyang kita kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kita punya lain sikit kan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram. Itu siapa punya? Tu versi kita. Hak Nabi punya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ulama ustaz pendeknya. Bukan pendek, bukan panjang. Ikut dan puas hati. Ikut dan puas hati. Dak saya duk biasa dah cara lama. Tak apa. Nak masuk syurga kan? Ikut bagi puas hati. Dak saya ni tak boleh ustaz. Dia kalau zikir je automatically dia keluar benda ni. Dia bukan manual, dia automatic. Bila astaghfirullah, dia nak main panjang. Tak apa. Satu tamrin. Apa makna tamrin? Satu latihan kita buat. Minta doa pada Allah. Ya Allah, jaga, tolong jaga zat lidah aku ni ya Allah. Jangan bagi tergelincang. Bukan soal panjang pendek, tapi soalnya ni kekasih hang buat ni. Kekasih hang buat ni. Tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Tolong aku. Ya. Mula-mula lepas sembahyang bawa buku-buku ni semua. Bagi salam aja, berkeluar. Semua jemaah tengok kita, ambil teruk tu. Dah nak bagi biasa kata dia. Nak bagi biasa. Nak bagi biasa ni. Dah habis yang kita duk baca panjang tu salah. Tak ada siapa kata salah. Tak ada siapa kata salah. Fahina. Itu pun satu doa juga. Tetapi tidak datang daripada riwayat yang sahih. Yang ni riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim ni saya tak payah katalah sahih tak sahih, semua makruf lah, semua dah kenal dah riwayat yang sahih Imam Muslim. Apalagi Nabi kata ikhwan lepas sembahyang, ini pun jarang kita baca lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ini pun jarang kita baca. Tapi ikhwan, satu masa antum baca doa-doa macam ni riwayat Bukhari dan Muslim. Antum baca doa ni satu hari,
ayat mata turun. Melihat kepada maksud dia, sangat hebat, sangat hebat. Ada buku kan yang bernama Hisnul Muslim, antum pernah tengok buku tu? Saya cadang kepada antum beli syarah dia. Hisnul Muslim pun lebih kurang macam ni kan, besar dia. Antum beli syarah dia, tebal macam tu, lebih kurang besar Quran kita hak sederhana tu. Apa ada dalam syarah dia? Setiap doa tu dia syarah kepada kita, kok mana doa tu mai, dan setiap maksud dalam bahasa Arab tu apa makna doa ni. Antum nanti menangis, antum nanti tahu macam mana dia mai dalam bentuk sababul wurud, sebab-sebab hadis tu boleh mai, macam mana Nabi baca dan apa makna dia ni. Oh, antum akan terkejut, antum akan istighfar, ya Allah, nikah yang kata doa Rasulullah, nikah yang kata kelebihan dia. Ya, hadis yang selalu kita baca hadis Bukhari Muslim kan, dua kalimah yang ringan atas lidah, berat pada timbangan, dicintai oleh Tuhan yang bersifat Ar-Rahman kan. Dua saja ikhwan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Antum tengok kelebihan dia macam mana, ringan, pendek tapi besar di hari akhirat. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal benda ni kalau mai daripada mulut Nabi mesti ada kelebihan. Kita duk baca kan, kita duk baca apa dia, ada tempat yang pengalaman ustaz pernah pergi, tempat pergi ceramah lepas maghrib, daripada baca doa habis walhamdulillahirabbil alamin, maka makmum dengan imam ramai-ramai duk hingguk badan, ramai-ramai badan, ilahi las, satu masjid 3 kali ulang, ilahi lastu lil firdausi ahla. Sajalah ustaz tanya kan, kita kata imam bila dah lama dah kau buat lagu ni. Kita tanya tak bagi orang marah lah. Dia kata bagus ni, lama dah buat lagu ni. Oh, dia kata alhamdulillah ustaz, lama dah kami duk buat lagu ni. Oh, ustaz pun buat. Oh, macam tu kan. Tak sajalah duduk sembang tengah makan, duduk sembang ni. Apa kelebihan dia? Oh, ini dia satu doa ustaz, dia satu doa. Kita mengadu, kita tak layak masuk syurga, kita pun syurga tak layak masuk, neraka pun tak mau pi. Jadi dia beritahu dia tak layak masuk syurga tapi neraka tak mau pi. Ini betul-betul nak pi tak mana? Nak pi mana? Tak apalah. Baik. Apa dia nak tanya, apa kelebihan baca dia? Apa kelebihan? Dalam Sahih Bukhari kata, siapa baca Sayyidul Istighfar, dia baca ni waktu pagi, tiba-tiba sebelum masuk waktu petang, in between daripada pagi nak bertukar pergi ke petang, tiba-tiba dia mati. Nabi kata, aku jamin dia ahli syurga. Aku jamin dia ahli syurga. Bukan ilahi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Atau baca dalam syarah apa nama Hisnul Muslim tadi, antum akan terkejut bagaimana syarahan dibuat kepada makna hadis Bukhari ini. Kita awak tak baca yang ni. Yang ni pun baca yang ni, Nabi tak ajak kita baca lagu apa, satu tekong leng ikut dah. Nabi sendiri baca. Dia tembak daripada jiwa yang dhamir ni, ujung hati dia tembak, nak baca, nak minta ampun pada Allah, nak cari kelebihan Allah. Tolong aku ya Allah, aku banyak salah ni. Dia mai daripada hati, dia jalan, dia mai atas lidah. Siapa baca pada waktu malam, dia mati sebelum subuh besok, Nabi kata dia ahli syurga. Kenapa tinggal yang ni, pergi baca yang tak ada kelebihan? Duduk dalam masjid, hasbi rabbi jalallah ma fi, sedap lah dengar tu, memang sedap. Macam kita tengok orang yang sokok, sedap, nampak sedap cara dia tarik asap, dia lepas tu. Katalah naga lalu, naga terkejut. Ui, naga kata kena belajar buang asap kat dia ni. Kita tengok sedap, amboi galik tengok. Tapi kita tak maulah hisap. Lagu tu tak ada fadilat. Kok hisap sehari 20 batang dapat satu ganjaran umur panjang 20 hari ke? Tak ada.
Sedap lah dengar di TV kan, kita duduk budak-budak sekolah bila nak ambil UPSR, baca Yasin ramai-ramai, duk baca zikir ni lah, tu pun bocor juga, dalam duk baca zikir ni pun bocor juga. Hasbi Rabbi Jalallah, ustaz kata ikut saya, kita pun golek badan, ma fi qalbi ghairullah. Kita baca dalam kitab Imam Qistilani, dalam mazhab Syafi'i ni dia ada nama imam-imam yang cengeng-cengeng. Satu nama As-Suyuti, cengeng. Yang kedua Qistilani. Kata Qistilani, bila dia tengok kawan, ini mazhab Syafi'i punya tokoh, dia tengok kawan duk zikir ni badan duk pikuk ni. Lah, kan di sini ada kita punya apa? Ni zaman dulu kita belajar kan, tarikat ni semua ni ada darah apa? Ada sarang setan lah. Bila kita nak zikir tu kita kena la ilaha illallah. La ni nak pecah ni. Dia tak tahu jantung duk ada atas ni, dia pergi pecah benda tu hang royuk. Dia kata ni rumah setan ni. Jadi kita bukan senang kan, kalimah lam alif tu dia selepang kan, dia pi lagu tu, dia main lagu tu, dia naik atas balik, dia selepang lagu tu. Jadi kalimah la ilaha illallah pun dia selepang dalam badan kita ni. Jadi bila kita sebut, kita kena ikut highway dia. Jadi macam mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Afdal kita zikir kalimah ni macam mana? Duduk menyalahi tahiyat akhir. Macam mana kita duduk tahiyat akhir? Kita sengit belah kiri kan. Maka nak sebut kalimah ni paling baik, lawan dia, sengit belah kanan. Duduk tahiyat selama, cuma pusing belah kanan. Pejam mata, ingat dalam hati, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, jalan. Kita pun duduk buat lagu tu lah. La ilaha illallah. Berapa kali? Buat. Kata Imam Qistilani, dia tengok orang duk inggut badan lagu tu. Imam Qistilani satu imam mazhab Syafi'i, dia terus mai dekat hamba Allah tu, dia tanya terus, kawan tu duk buat tak sedap diri, dia bagi satu penampak sedap terus. Satu penampak dia bagi dandan sedap. Dia tanya sepatah, nak zikir ke nak main? Itu soalan dia tanya. Tahukah makna zikir apa? Dia kata tahulah, saya duk sebut la ilaha illallah. Tuhan buat turun kalimah ni kat siapa? Dekat Muhammad. Muhammad zikir macam mana? Ikut cara Muhammad, jangan ikut cara orang lain. Lagi sekali hang buat, lagi satu penampak nanti sampai. Nama dia apa dia? Imam Qistilani. Kita baca kitab fiqh, kita baca majmu', akan jumpa nama ni cukup banyak, Qistilani. Lagi satu siapa dia? Lagi satu As-Suyuti. Cengih, dia pun ni cengih. Al-Amru bil Ittiba', kitabnya masyhur Imam Suyuti, iaitu urusan kita diperintah ikut Nabi. Urusan kita diperintah ikut Nabi. Apa kata As-Suyuti dalam kitab dia? Kita sebut benda ni pasal apa ikhwan? Pasal benda ni boleh rujuk, benda ni boleh baca. Kalau kawan kita reti Arab, boleh baca. Kalau kawan kita reti Melayu, buku terjemahan banyak, boleh jumpa Abu Talhah, banyak buku terjemahan duk ada, boleh semak. Pasal tu kita sebut, pasal boleh semak, pasal kita bagi authority tadi, fatabayyanu, kena semak. Internet semua di ujung jari, tekan apa nak, tekan internet lah ni saja, 6 kitab sahih keluar, 6 kitab sunan keluar. Orang pergi buat laman web ke apa ke, tolong kita lagi daripada kita Arab terjemah bahasa orang putih. Macam ustaz duk pakai dua bahasa tu lah, imam Arab, imam orang putih. Melayu tak apa fasih. Tengok web macam ni lah. Mudah ikhwan. Fathul Bari yang dulu khazanah ilmu tersimpan dalam Arab, hari ni dia mai terjemah 36 jilid punya duk ada. Kita duk tengok 36 jilid, bila tahu nak habis ni duk kali berapa pilihan raya ni, nak habis 36 jilid duk ada. Ada duit beli, rajin dengan balok. Rajin baca, balok tak baca. Fathul Bari tu dia dulu dalam bahasa Arab, 18 jilid. Satu syarikat pula Beirut buat 13 jilid dalam penuh syarah hadis-hadis Bukhari.
lah dia main bahasa Melayu 36 jilid, satu depa punya tangan. Kita tengok dia pun duk picit dai, la haula wala quwata illa billah, tu dia Pasal tu kita sebut supaya orang boleh rujuk. Sunan Abi Daud, Musnad Imam Ahmad, dulu kalau kita sebut nak rujuk tak mana? Kita Arab. La ikhwan, Arab terjemah Melayu. Terjemah Melayu. Indonesia ke Riyadhus Salihin yang pernah Ustaz tengok, Riyadhus Salihin dalam bahasa Jepun. Enggak. Kita buka-buka terkejut macam tikus tengok besi. Tikus kan? Kan tikus dia duduk makan macam-macam rumah kita, satu hari dia pergi gigit besi. Tak lepas. Dia nak kunyah tak lepas, penghadaman tak berlaku. Tikus tengok besi. Tikus duk fikir, nama apa aku nak bagi ni? Selalu dia gigit lepas. Dia pun nama roti. Dia gigit dia lepas, dia pun nama tulang ikan. Hari ni dia gigit tak lepas. Tikus-tikus lain main belakang dia. Makan apa lama tengok? Dia kata tak sedap. Bukan tak sedap, dia tak lepas gigit. Dia kata tak sedap, terus duk makan benda ni kita tukar. Dulu kita tengok kita Arab ni macam tikus tengok besi. Tengok, alamak. Tanya dekat Ramli, baca Syed Ramli baca tak bunyi terus. Aziz baca bunyi juga syair. Din baca bunyi juga Arab. Wal qurma keluar lah. Bagi kat Ramli tak keluar apa langsung, sengap. Dulu kita tengok macam tu. Tak boleh baca ya kawan. La Riyadhus Salihin terjemah dalam bahasa Jepun. Abang aja. Hadis nombor berapa? Bab apa? Jangan bohong orang. Jangan bohong. Sunnah tak boleh bohong ya kawan. Allah akan dedahkan liyuzhirahu 'ala dini kulli. Allah akan menampakkan agama dia semua sekali pada orang, walaupun orang kafir tak suka. Allah zahirkan. Siapa pernah ingat dalam kepala dia Fathul Bari nak disyarah dalam bahasa Melayu? Ulama silam tak pernah ingat ya kawan. Hari ni Fathul Bari dan alhamdulillah Fathul Bari ni dibuat oleh Ibnu Hajar Asqalani, satu orang yang bermazhab Syafi'i. Dia hurai hadis-hadis itu berat kepada mazhab Syafi'i, dan dia juga sebut pandangan-pandangan yang lain secara jujur dan amanah. Kita sebutlah di mana rajuk kita. Sahih Muslim bi Syarh Nawawi. Dulu ada berapa? 18 jilid dia 18 jilid dalam edisi Arab. Dia tebal-tebal macam tu, 9 jilid dalam bahasa Melayu. Syarah Sahih Muslim dibuat oleh Imam Nawawi. Kita nak kata bohong enggak? Tahu Ustaz macam mana Nabi berzikir? Bolehkah angkat suara? Bolehkah tak angkat suara? Kita kata kita zikir lepas sembahyang, baik imam baik makmum, kita baca telinga kita dengar. Itu paling baik. Ustaz nak rujuk tak mana? Kita kata rujuk syarah kepada Sahih Muslim oleh Imam Nawawi. Ketika dia bahas hadis, sebut hadis yang keberapa? Hadis yang 1425, antum buka hadis tu, antum akan nampak syarah tu ada pada jilid yang kelima. Antum pergi sana. Pasal apa kita sebut lagu tu? Orang boleh rujuk, bagi peluang orang ambil authority dia. Fatabayyanu. Ilmu agama ni dia bukan macam kita belajar ilmu ghaib sorok-sorok. Ni jangan habaq ke orang lah. Ni saya habaq dekat Datuk lah. Datuk jangan cerita ke orang lah. Kalau boleh nak ilmu ni mujarab, malam ni mai jumpa saya bawa kain kapan. Lagu-lagu duk ajak ke orang. Kain kapan. Lepas tu nak bagi ilmu ni mujarab pula, saya nanti jampi, saya nanti buat lebih kurang kain kapan ni, buat cadar tidur. Buat untuk 3 malam. 3 malam tidur atas kain kapan ni, insya-Allah minggu depan mai mengaji dengan saya, nanti nampak semua saya kata. Yang saya tak kata pun nanti nampak. Lagu tu punya doa bang. Lepas tu pesan ke orang, jangan habaq ke orang. Tak boleh. Ilmu agama ni ada sanan, ada matan. Fatabayyanu. Hak kita mengaji kena semak. Termasuk ni yang ustaz duk cakap ni kan. Baru baca 2 baris. Kan yang ustaz duk baca ni bukan boleh terima lagu tu saja. Tengok ustaz, dia ni duk kata betul ke dia duk ranjau kita, dia duk auta kita. Kena tengok.
Ini orang menulis, ni asal kita Arab, terjemah ke Melayu. Antum tengok cara dia tulis, antum tengok muka surat 27 cara dia tulis. Masalah mengeraskan suara ketika berzikir setelah salat, macam mana? Subhanallah, boleh kah? Boleh kah? Bincang. Al-Hafiz Ibnu Hajar kata apa? Lepas dia kata Al-Hafiz Ibnu Hajar kata apa? Dia buat satu nota kaki. Dia kata Majmu' Imam An-Nawawi bagi tahu jilid ketiga, bagi tahu muka surat 487. Cantik kan? Memudahkan kita semak, raja. Majmu' Nawawi duk ada 22 jilid. Fiqh syarah kepada kitab Al-Muhadzab. Tinggal bila ilmu tu sampai pada kita, kita nak ada hati menolak ke menerima ke. Di situlah kita sombong atau kita tawaduk. InsyaAllah ya ikhwan, kalau betul niat kita, betul jalan kita, betul rujukan kita, hidayah sampai. Cuma bila dia sampai tu, kita nak terima ke nak tolak? Macam orang perempuan kan, kata kat orang perempuan sikit, alhamdulillah main mengaji pakai tudung semua cantik elok muslimah. Allah uji orang perempuan bila? Hari dia kahwin. Ni duk main mengaji cantik. Saya tanyalah, orang perempuan bila semayang pakai apa? Telekung, kan? Sajalah ustaz recommend. Habis pakai telekung comel cantik elok, duduk depan cermin tu, ambil satu lipstick tanya. Ambil mata yang tergedik tu, tak. Lepas tu semayang. Allahu Akbar. Rasa apa? Syok tadi bulu mata pendek, lah panjang. Seronok. Sambil baca Fatihah tu tergedik aja tu. Seronok. Kita masa sembahyang, apa pakaian kita? Macam ni ya. Kita telah mengiktiraf pakaian kita yang paling sempurna ketika kita salat. Kita pakai. Apa yang orang perempuan pakai waktu salat, itu dia iktiraf sebagai yang terbaik. Allah uji dia bila? Allah uji masa dia kahwin. Ada satu suara syaitan mai. Ni nama dia suara syaitan. Dia mai, dia undang-undang yang tak bertulis tapi lebih teruk daripada yang tertulis punya undang-undang. Dia mai bisik ni, hang pengantin, hang kena ingat, hang pengantin. Mana boleh pengantin pakai bedak sejuk? Mana boleh pengantin pakai lagu ni? Ni hang raja satu hari lah, ni hang pemaisuri lah. Pergi cari juru solek, hang comot muka hang. Hang tontiang muka hang. Hang cat muka hang. Ni bagi biru sikit, bagi kuning biji remia sikit, bagi bubuh warna oreng. Ambil lah bulu ayam ke bulu merah, hang cucuk kat mata, hang cucuk. Ni hang pengantin ni. Dia duduk depan semayang, ambil satu, habis semayang pakai telekong cantik lagu ni, snap satu gambar, prak. Lepas tu hari kahwin, hari akad nikah, snap satu gambar. Lepas tu buat perbandingan, yang mana kita, yang mana setan. Buat satu perbandingan. Kesian ustaz tengok muslimat kita comel, cantik, sopan santun, mai hari kahwin dia kena. Tak tahu undang-undang ni mai ikut mana. Kahwin, apa dia kahwin ikhwan? Angkat nikah, rukun nikah kan? Angkat nikah, wali, ijab, qabul, saksi, apa lagi? Laki, perempuan. Dia mesti ada laki, mesti ada perempuan. Tak boleh ada laki dengan pondan, tak sah kahwin tu. Mesti ada laki, mesti ada perempuan. Satu syarat dah, ijab dan qabul. Wali satu, saksi satu. Semua cantik elok kan? Itulah rukun nikah. Habis dah semua memenuhi sunnah-sunnah nikah apa dia? Satu khutbah nikah bagi. Pendek dak, panjang dak. Khutbah nikah ni bukan macam khutbah jemaat, duk pergi pegang tongkat, innallaha wa malaikatahu, duk pergi serah tongkat. Jangan buat gila. Satu duduk, satu ringkas punya khutbah, baca khutbatul hajah, satu nasihat bagi. Lepas tu satu doa. Doa apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Terus baca doa lain.
Ya Allah, satukanlah hati mereka macam mana Adam dan Hawa, satukanlah hati mereka macam mana Khadijah dan Nabi, satulah hati mereka macam mana Yusuf dan Zulaikha. Ni tahu mana ni? Tahu mana Nabi Yusuf pergi menikah dengan Zulaikha? Tahu mana? Dia bagi kad jemputan kan? Yang duk pandai-pandai piatok doa lagu tu. Satukanlah hati mereka seperti Sulaiman dengan Balqis. Balqis mana? Duk diam-diam sahaja. Nabi ajar doa ni pendek. Orang kahwin pergi baca doa panjang buat apa? Orang kahwin, tahu tak kahwin ni apa dia? Kahwin ni maksudnya duduk tak senang duduk dah kita ni. Ni kahwin. Duduk macam ni tak kena, duduk lagu ni tak kena. Ni duk bagi satu doa Adam apa. Dia kata Adam apa, aku dah lepas dah. Jalanlah. Nabi faham orang kahwin. Pegang satu bau, suar satu tangan, musafahah pergi dengan dia, pegang. Sahabat, tahniah sahabat, hari ni setan dah menangis dah. Enta pilih jalan yang cukup diberkati oleh Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Baca tu dengan penuh seronok pasal Nabi aja. Allah himpunkan kamu berdoa di atas keberkatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dia pun dengar-dengar terima kasih. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa enta. Habis doa. Lepas tu nak buat apa? Kita sebagai tetamu masuk dalam kemah makan. Tak puas hati lagi, masuk dalam kemah tak makan, tahlil lagi, la ilaha illa. Apa dia tu? Come on baby, don't waste your time. This is time for lunch, not for tahlil. This is wedding. Betul? Hari kahwin kan? Bukan hari mati nak buat tahlil. Ni hari kahwin pergi baca doa arwah. Summa ila arwahil muslimina wal muslimat. Weh, ni bukan rumah mayat, ni rumah kahwin. Nabi baca doa mati pasal apa? Apa dia? Blur. Dia blur sunnah, dia tak nampak. Nabi baca ada doa orang mati, Nabi baca. Bila? Nabi dalam hadis Muslim, Nabi ziarah rumah mayat. Nabi ziarah rumah mayat, Nabi tak baca doa kahwin, baca doa mati. Nabi masuk Abi Salamah mati, Nabi masuk pi, Nabi buka muka dia, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunlah dosa Abi Salamah. Nabi kata hampa ni semua jangan duk cakap bukan-bukan. Di sini ada malaikat masih tak balik lagi. Dia akan mengaminkan doa setiap kamu. Cakap yang baik-baik pasal Abu Salamah. Nabi tak buka muka Abu Salamah. Barakallahu laka wa baraka. Apa ni? Bukan kata orang mayat dia buka mata balik. Aku matilah, bukan aku kahwin. Kita ni pergi buat jadi kalang kabut. Rumah mayat, rumah mati, rumah kahwin pergi baca doa mati. Pasal tu alhamdulillah pengantin kita ni tak reti bahasa Arab tak apa. Duk dengar Allahumma ghfir lahum warhamhum. Aku macam pernah bisa dengar duk bunyi home ni. Dia pun duduk fikir taman. Oi, aku pergi sembahyang mayat nak kata. Kalau pengantin ni cerdik, dia hambat terus kawan ni keluar. Apa hang buat gila rumah aku? Kan? Kita buat majlis kekah, jemput depa-depa ni semua mai, kita doalah pada budak tu. Apa doa dia? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, bagi budak ni faham agama. Wa 'allimhu ta'wil, bagi dia reti tafsir-tafsir Quran ni semua. Allahumma akthir malahu. Ya Allah, hang perbanyakkanlah harta benda budak ni bila dia besar. Allahumma barik lahu. Ya Allah, hang berkatilah perjalanan hidup budak ni ya Allah. Hang bagilah umur yang berkat pada dia. Itu doa kita dalam majlis kekah bila kita pergi ziarah orang dapat anak. Betul ya? Tiba-tiba pergi ziarah rumah kekah, tahlil lagi. Summa ila arwah. Arwah apa? Baru beranak, minta arwah dah. Aduh tu. Pening kepala kita. Sampai dia tak tahu nak buat apa. Dia kira arwah sebanyak masa. Nak pergi haji pun arwah. Nak pergi haji sikit punya seronok kita. Tak apalah, tang Yasin tu cantik dah dia baca kan. Wal Quranil Hakim. At least okey lah ayat Quran. Ratib juga. La ilaha illallah. Ni nak hantar mayat kan, tak haji. Kalau gitu cerdik sikit. Assalamualaikum tuan, saya ni nak pi Mekah. Bukan saya nak masuk lubang kubur. Orang mati pun sama dengan orang pi haji. Mana sama tuan? Dia kan buat cerita kartun. Ada orang mati pun kena bagi mandi, orang haji pun kena mandi. Yang tu mandi lain.
Orang mati kita bagi mandi, orang haji dia mandi sendiri. Jangan dia buat drama. Dia kata sama. Orang mati bertemu Tuhan, haji pun bertemu Tuhan. Memang dua-dua bertemu, tapi seorang di Mekah, seorang di alam barzah. Mana ada sama? Di alam barzah tu kena tanya, pi Mekah ni nak buat manasik. Dalam kubur mana ada Arafah? Hang tak tahu, hang tak nampak, Arafah ada. Tengok. Ni nama dia kalang kabut. Dia buat jadi kalang kabut. Pasal apa, ikhwan? Bila sunnah tak duduk di atas, kita tak duduk atas jalan sunnah, kita jadi kacau. Kita jadi kacau. Pasal tu kita duduk tengok zikir-zikir macam ni, ikhwatul iman, kita rasa puas hati. Ada satu kitab bagi orang yang suka boleh baca tak mengantuk sangat, Al-Azkar Nawawi. Baca Arab duk ada macam tu. Melayu tebal sikit lah, terjemah 2 jilid macam tu punya, duk ada Al-Azkar. Apa di situ, ikhwan? Nawawi menghimpunkan semua doa-doa yang patut kita baca dan memperkenalkan sanad dia sekali. Kalau dhaif dia bab dhaif, sahih dia bab sahih. Kita boleh berjumpa dengan doa-doa yang sabit daripada Nabi. Nama kitab tu Al-Azkar, Nawawi punya kitab. Baca, kita baca. Baca kitab-kitab lagu tu, ikhwan. Cerah dah. Baru dengar 2 zikir dia. Nasi empal lah. Baru dengar 2 zikir. Kan? Jadi dia lebih cerita apa? Cerita nak bagi tahu, balik baca sendiri. Cerita dia macam tu. Kan? Balik baca sendiri. Cuma nak menarik perhatian. Tarik satu buku yang nama pun buku poket, pasal boleh bolam poket. Kitab ni tak boleh bolam poket, kena bolam beg. Lah, buku poket. Tak payah bawa beg, bolam poket. Nampak deboh dah, habis dah. Deboh dah, habis dah. Bolam poket. Bolam poket, kira orang tak nampak kita nak pergi mengaji. Kan? Bolam poket tu. Kalau orang dulu nampak pergi mengaji kan, tu dia beg. Beg tu macam tuan qadi besar. Wahai dia nak pergi belajar. Pasal kitab pun besar. Dengan kitab, dengan paparehan semua masuk dalam tu. Contoh macamnya berkilit, orang tak payah tanya dah. Orang nak, dia nak pergi mengaji. Kalau ada juga orang tanya, memang kawan tu tak pernah mengaji punya orang. Haji, pergi mengaji nampak? Tak, dia kata pergi minta hutang, tak pergi mengaji. Lah ni siapa pun tak sedar kita mengaji. Ya. Scan pula, simpan dalam iPad. Lagi orang tak tahu. Duk dia kedai kopi, duk buka kitab tentang zikir. Orang duk tengok, dia ni duk tengok apa? Lagi orang tak tahu. Duk kedai kopi boleh mengaji. Live stream. Tak payah main masjid lah ni. Bagi ustaz pergi sorang-sorang. Live stream. Satu penyakit juga. Baguslah. Live kan. Kita duduk di rumah, tak pergi masjid hari ni. Tak payah ada live. Sambil duk bancuh susu kat anak. Anak duk menangis buat susu. Boleh duk tengok mamak tu dalam TV. Apa dia duk kata, semua boleh dengar. Live. Orang sebelah rumah kata, tak nampak di masjid, tak mengaji. Live. Di Jepun, saya lama duduk Jepun. Di Jepun, apa satu teknologi dia panggil? Dia ambil ustaz seketui daripada Malaysia tu, dia letak di Jepun. Ustaz macam ni duduk, dia tangkap satu gambar, dia pergi pelepas kat Jepun. Jadi orang Jepun boleh tengok ustaz mai. Tapi sentuh shadow. Something like shadow. You know shadow? What we say in bahasa? Bayang. Boleh buat lagu tu. Nak kita bangkit nak pergi salam. Salam apa? Shadow. Dia ambil gambar kita di Malaysia, dia pergi tembak belah sana. Prok dia keluar. Bukan dia pakai hak putih tu. Tak, bukan pakai putih. Ustaz duduk seketul lagu ni. Kiri nampak, kanan nampak, belakang semua nampak. Tapi tak tegur siapa punya. Ustaz boleh duduk angkat tangan, boleh duduk cerita, boleh duduk semua. Tapi nak sentuh tak boleh. Sentuh dia pergi jadi shadow. Jepun. Dia apa panggil ustaz pergi ceramah di Jepun, ustaz pergi tengok lagu tu kena sekali, takut sambil lah tak pergi dah. Tenang mengaji. Dia boleh keluar ustaz daripada komputer tu, dia boleh lempar tak mana-mana dia suka.
naik atas flat, dia boleh ambil ustaz duduk atas pokok. Satu otak Jepun ni buat atas pokok, semua lagu duduk tengok pokok. Oh, satu ceramah bagi tengah jalan, ustaz duduk tang lampu stop sana sini, dia bubuh ustaz tang situ, semua lampu merah duduk tengok 5 minit. Satgi hilang, ustaz pergi tang pokok korma pula. Ni ikhwan boleh mengaji. Orang utara kata rajin dengan balok, mau dengan tak mau. Kita mengaji, kita mau je daripada 6.30 sampai 7.30 sampai cerah, matahari dah suluh mata, berhenti dah lagi mengaji lah tu. Tengok antum kesimpulan dia. Ustaz nak bagi tahu apa? Bila orang bagi tahu sesuatu pasal Nabi, ambil autoriti yang Tuhan bagi kat kita, semak sanad matan. Nak semak ke mana? Semak ke satu tempat yang dia sahih, bukan dia kalang kabut. Dia bukan kalang kabut. Macam mana nak korban, macam mana nak sembelih korban, ni 7 ekor orang, satu kambing, satu lembu kan, habis nak kena pegang tali ke 7 orang, tali panjang duk kena pegang, suar kat tali kawan tu pun pegang tali lembu. Macam tu kan Nabi ajak? Penting sangat ke pegang tali tu kan, lembu tu ke? Nabi tak ajak, kita tak sebuat. Ni dah sembelih korban, pernah kata sembelih terborai lehak dia, kita tengok lembu tu mati, nak buat lagu mana? Nak golek kepala, kesian. Atau nak takbir raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lembu mati kita takbir raya. Betul ke tempat takbir raya tengok lembu mati? Rujuk pada sunnah Nabi. Ada tak riwayat yang sahih kata bila lembu tu disembelih semua pakai takbir raya? Tak ada. Riwayat tu tak sahih. Tak sahabat. Nak sembelih lembu macam mana? Bismillah, pisau bagi tajam. Sembelih satu lembu, jangan bagi lembu lain tengok. Sunnah Nabi. Pasal lembu ada perasaan, dia binatang ada perasaan. Dia pun takut. Ibnu Umar kata, jangan kamu sembelih lembu, kamu duk tunjuk pisau kat dia. Kan, ambil asah tu, duk asah sambil duk tengok lembu. Jaga. Lembu tu pucat. Lembu tu duk berondok kat belakang. Pasal apa? Dia ni duk kejut dia. Ustaz, lembu boleh tahu? Boleh, dia tak tahu dia ada mata. Lembu ni mamalia, bukan reptilia, mamalia. Jenis beranak ni mamalia. Tengok, dia faham. Dia kata macam pisau. Lembu tu macam pisau, nampak? Pisau. Lepas tu satu macam je dia buat. Jaga. Your turn is come, your turn. Jangan bagi, apa kata Ibnu Umar? Jangan pukul dan tarik lembu mai ke tempat sembelih. Kita duk lawan dengan dia ni. Pegang tali, dia tak mau mai. Oi, lembu ni buat jahat ni. Tendang kat belakang, tumbuk dia, baling batu kat dia, ambil pelepah nyok, perap menyeduk bagi. Dia kena sakit, walaupun kulit dia tebal, dengan 10 tangan duk pukul, sakit nah. Dia pun jalan. Kata Ibnu Umar, jangan. Kalau dia tak mau mai, bagi dia relax, pergi sembelih binatang lain. Pergi sembelih benda lain. Last sekali mai kat dia balik. Dia tak mau mai tempat sembelih tang mana dia duk ada. Jangan bila sembelih dia macam buat serangan Jepun letik Melaya, lagu tu punya duk pergi. Kan? Satu langkah buat jeng buat kat lembu tu nak kecut perut. Jangan kejut dia. Ada dalam sunnah. Bila kita sembelih lembu, jangan ikat 4 kaki. Lepas tu bagi satu bulatan, ambil kambing pula selit tang situ. Lembu terbah tak boleh menyawa, 4 orang pula pergi lompat atas lembu tu. Lembu tu duk sakaratul maut, lembu tu duk mengucap ummati. Lembu jadi lagu tu. Jangan. Cukup ikat satu kaki je. Satu kaki ikat, satu leher ditali dengan tempat sembelih. Jarak dalam satu kaki punya tali dia. Cukup. Satu kaki. 3 kaki biar terkontang-kontang. Biar dia menari lagu apa dia nak menari. Pegang tali ramai-ramai. Bagi cekang. Bismillah. Lepas. Bagi dia bersilat. Bagi dia kejang tangan dia semua. Kalau tempat tu kecil, cari satu kain ke apa ke, tutup. Jangan bagi lembu lain nampak dia duduk merontah. Mati semua, kita lapah. Habis kita lapah, bagi 3.
Kalau kita dapat 60 kilo isi dia, bahagi 3, 20, 20. 20 yang pertama bagi pula 7, bagi pada 7 orang. Nak balik, nak makan, nak apa, lah ada 40 kilo. Lagi 20 kilo tu pastikan disedekah kepada orang susah. Lagi 20 kilo duk ada. Ambil sikit, masak dandan dalam situ. Masak. Ambil periuk 5 gantang. Tomeh dengan apa-apa semua, berang, satu rubuh ke, satu gulai ke, satu kari ke, no king kari tu. Tanya kat dia macam mana nak buat king kari. Satu king kari kita buat, belah sana tanak nasi, sambil duduk letih main makan. Semua orang makan daging korban, lah tu juga. 20 kilo tadi, pergi sedekah kat orang. Ni orang kaya, orang miskin, orang buat kerja, kod ada member-member kita yang bukan Islam, dia lagu macamnya teliang, dia tengok. Dia kata, actually kalau I nak beli, I boleh beli. 7 ekor lembu pun I boleh beli. Tapi I tengok you orang Muslim duk sembelih tu, I rasa ayat liang lah. Sikit boleh bagi tak? Sikit boleh bagi tak? Bukan kata sikit, ni pergi ambil terpawai, pergi cedok, balik bang. Makan sama-sama. Kecuali satu orang kapiak yang tak suka dengan Islam, bagi dia makan buat apa? Orang kapiak yang baik-baik, dalam hadis Nabi kata, man azza zimmiyun faqad azani. Siapa menyakiti kapiak zimmi, dia sakiti aku. Kita jaga. Kalau dia kapiak tak lawan Islam, susah pula lagi duduk dengan masyarakat Melayu sekian punya lama. Orang Melayu pergi sembahyang raya, dia pun pakai kepiah nak pergi sembahyang raya. Kita pula hambat dia, balik. Dia kata tak boleh sembahyang ke? Lagu tu punya orang kata apa? Kamcil. Bagi dia makan sikit tak apa, pasal dia tak lawan Islam. Yang kita nak bagi ni, yang lawan Islam tak mau bagi. Tak mau bagi. Daging pun tak mau bagi, apa tak mau bagi, pelepah nyok kita bagi kat dia. Mau sangat kan, ambil pelepah nyok. Makan, masak, rasa, nikmati. Satu kampung makan. Satu kampung makan. Itu nama dia korban. Pasal apa kita buat lagu tu? Kita tengok senario hadis main macam tu. Perjalanan macam tu. Perjalanan dia macam tu. Oh Alhamdulillah. 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor kita buat cantik. Tapi kalau satu masjid sampai dapat 120 ekor. Oh kacau. Duk fikir pukul berapa nak start sembahyang raya. Khatib nak berhenti khutbah pukul berapa? Dapat macam khatib jemaat baru ni pukul 2 baru dia berhenti. Kacau. Kacau. Kawan tu duk tengok jam, duk tengok muka khatib. Awak khatib ni bengong meteran ni kan. Terlupa kata ni khutbah raya. Duk ingat macam khutbah jemaat ni nak bagi ya. Rupanya khutbah raya, dan terlupa pula raya haji. Duk ingat kata raya puasa. Cuti seharian. Terlupa kata nak sembelih 120 ekor. Pukul berapa nak start, pukul berapa nak habis. Perhabis juga. Bila perhabis jadi kartun lah. 5 ekor cantik. Cantik 5 ekor. Semua tangan boleh bagi bantuan, semua mulut boleh rasa daging korban, semua qaryah kita, satu qaryah ni boleh rasa seorang sikit. Tak sekilo, setengah kilo nak ambil rasa. Orang kaya boleh, orang miskin boleh. Semua boleh makan daging korban. Satu syiar kita buat, orang nampak Islam agama suka bantu orang. Falsafah dia apa? Islam satu agama, setahun sekali dia nak kita pergi perhati rumah siapa ada makan, rumah siapa tak ada makan. Jangan sampai tak ambil tahu orang Islam. Kena ambil tahu nasib orang Islam macam mana. Ini kita buat. Ada dalam hadis, kita buat. Tak ada? Tak ada. Bila kita nak start takbir raya haji, kita start subuh 9 Zulhijjah. Hari Arafah tu, hari Uquf, di istihar hari Uquf, subuh tu kita dah takbir raya dah. Raya haji dengan raya puasa dalam hadis takbir dia tak sama. Nabi takbir raya puasa bila Nabi keluar daripada rumah nak pergi sembahyang raya, baru Nabi start takbir. Raya haji Nabi takbir pagi 9 Zulhijjah. Riwayat yang sahih dan disepakati dalam ulama mazhab Syafi'i, boleh rujuk dalam Al-Azkar, Nawawi ada cerita. Kita buat. Pasal apa? Ada dalam hadis. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Ini raya haji. Terima. Dia sahabat kata 9 hari bulan orang Uquf kan? Kita puasa. Kita boleh start puasa dah lah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ni 9 hari yang penuh dengan berkat ni. Kita boleh puasa dah.
Khamis kita dapat sehari, Jumaat kita dapat sehari, alhamdulillah, puasa. Jalan. Pasal apa? Semua ada dalam hadis, kita buat. Yang tak ada, kita sengah. Dan kita puas hati memilih cara begini untuk menjalankan ibadat kita kepada Allah. Ya kawan, semoga Allah memberkati kita, semoga Allah merahmati kita. Jadi nampaknya pagi ini hanya memperkenalkan buku sajalah. Cerita dia memperkenalkan buku. Mudah-mudahan diberkati Allah. Wa ila liqa, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.